Assalamualaikum dan salam sejahtera. Meniti kehidupan dalam urusan pandemik COVID-19 bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Cukup mencabar, berdepan dengan risiko dalam segala hal, menuntut kepada tindakan dan juga praktikal yang pada tahap yang tinggi dan fleksibel. Struktur kehidupan berubah, cabaran ekonomi juga bertambah. Tahap kesihatan pula berada pada tahap waspada manakala kelangsungan hidup perlu tetap pada arasnya. Setelah apa yang kita lewati sejak setahun yang lalu akibat COVID-19, adakah kita sedia berdaya tahan? Mampu kekal tanpa kecundang atau terus bangun tanpa rebah? Mungkin juga ketika awan gelap dan juga hujan lebat, kita mampu melihat sinar cerah di sebaliknya. Inilah diskusi perspektif bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed. Assalamualaikum, salam sejahtera Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam perspektif pada minggu ini. Alhamdulillah, Tok Pa juga sudah sihat dan juga sudah sembuh dari COVID-19 dan ini menunjukkan bahawa COVID-19 memberikan impak yang cukup jelas kepada setiap lapisan masyarakat pada hari ini. Khususnya apabila kita mengatakan bahawa COVID-19, ramai yang takut dengan istilah bahawa lebih ramai yang mungkin terkesan atau mati kerana kesan ekonomi berbanding COVID-19 itu sendiri. Jadi sebagai individu yang bertanggungjawab untuk memikul cabaran melihat kepada struktur ekonomi pasca pandemik, bagaimana Tok Pa melihat bahawa segala-gala ini dilihat dengan baik oleh pihak kerajaan dan apa strategi yang paling pantas untuk kita merapatkan jurang ekonomi yang pelbagai pada ketika ini, Tok Pa? Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertamanya kita sudah maklum bahawa krisis kesihatan dan ekonomi ini tak pernah lagi berlaku dalam sejarah moden lah. Itu yang penting sekali. Maknanya yang paling serius dalam tempoh 60-70 tahun ini. Ya. Yang keduanya sudah pasti ia membawa kesan yang besar. Yang pertama kepada tekanan kepada sektor kesihatan, frontliners. Yang keduanya ialah kepada kehidupan kita semua, ya, nyawa dan kehidupan. Nyawa bermakna kita kerajaan bertekad untuk pastikan bahawa kita selamatkan nyawa rakyat Malaysia. Tahu bahawa hari ini lebih 700 orang rakyat Malaysia sudah pun meninggal dunia. Yang kedua, kita nak pastikan ekonomi tidak turut terjejas. Ini dua perkara yang penting. Maknanya kita nak selamatkan nyawa. Yang kedua, nak selamatkan kehidupan. Itu kerajaan lah dengan lain perkataan. Oleh itu, kerajaan di bawah Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin telah memberi fokus yang begitu serius kepada hal COVID ini. Dan sekarang ini kita dalam darurat untuk menangani COVID. Ya, darurat bermakna kita hilang kebebasan, ya. Sebaliknya ia memberi ruang kepada kita untuk beri tumpuan 100% untuk menangani COVID. Jadi cabaran kita sebagai pengubat dasar dalam kerajaan yang pertama ialah untuk memantau keadaan, ya. Ini dibuat oleh Jabatan Perangkaan, Kementerian Kewangan, Unit Perancangan Ekonomi Pihak Negara. Ini antara pihak-pihak bertanggungjawab secara khusus. Dan yang penting Perdana Menteri kita mewujudkan satu platform bernama Majlis Tindakan Ekonomi. Dan penubuhannya adalah bertepatan lah, ya, bila kerajaan baru ditubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi yang membolehkan kerajaan beri fokus yang khusus pada hal-hal berkaitan dengan COVID. Jadi tugas yang pertama saya nak ulangi, ini merupakan krisis yang paling serius yang tak pernahlah kita lalui. Yang kedua, kita alhamdulillah bersyukur kerana kita bertindak pantas dan kita ada fokus. Bukan saja melalui Majlis Tindakan Ekonomi tapi Majlis Keselamatan Negara, seluruh negara menumpukan perhatian kepada perkara ini kerana kalau kita gagal memantau dan menangani dan perkenalkan pakej-pakej seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, sudah pasti rakyat Malaysia akan berada dalam keadaan yang lebih mencabar. Yang penting dua perkara. Yang pertama, kita nak pastikan rakyat Malaysia mempunyai kita food on the table lah, makanan itu mencukupi. Tak kira orang asli baru ni ada peristiwa ditapah umpamanya dan telah diberi jaminan bahawa
isu sudah selesai. Yang kedua, kita nak pastikan bahawa tidak ada siapa tertinggal lah dari segi bantuan kerajaan. Ya. Terkini Permai ni, Mampuan Sabah Sarawak, di mana juga berada walaupun tidak ada nombor akaun, ya, usahakan diambil untuk pastikan bahawa bantuan yang hasrat kerajaan ini akan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Alhamdulillah, pencapaian kita baik. Kita ada cabaran, tidak ada sempurna, tapi dengan sosial media, dengan peranan media, kita telah dapat dan juga kerjasama bukan sahaja kerajaan pusat, kerajaan negeri main peranan, NGO juga, individu, ya, majlis-majlis agama Islam. Jadi kita bersyukurlah kerana seluruh tenaga kita, kerajaan pusat, kerajaan negeri, NGO, majlis agama Islam, ya, individu, korporat, ya, semuanya menggembeling seluruh tenaga untuk beri tumpuan, ya, bagi memastikan bahawa kita dapat menyelamatkan nyawa. Pada masa yang sama kita juga pertahankan peluang-peluang pekerjaan dan peluang perniagaan dalam negara kita. Itulah secara ringkasnya. Datuk Seri, bagaimana COVID-19 menuntut seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia, melihat kepada unjuran yang baru, takrifan ekonomi baru, kerana seringkali kita melihat kepada dahulunya ada beberapa teori ekonomi yang mungkin relevan untuk melihat kepada masa akan datang ataupun masa depan. Tetapi kerana COVID-19, mungkin kepentingan dan juga keutamaan yang dahulunya tidak lagi menjadi keutamaan dan ada perkara yang perlu diberikan keutamaan yang lebih seperti faktor kesihatan awam, seperti betapa pentingnya gig ekonomi itu diperkasa dan juga dilindungi dalam aspek network jaringan sosialnya. Jadi bagaimana kerajaan respon terhadap perubahan yang dibawa sekali oleh COVID-19? Meskipun ada cabaran tetapi sentiasa ada peluang. Bagaimana peluang itu diangkat dan juga takrifan baru dilakukan supaya polisi-polisi yang diambil kira dalam bidang ekonomi sesuai dengan kemahuan dan juga keperluan rakyat semasa. COVID telah membawa banyak perubahan dalam lanskap sosial ekonomi seluruh dunia, ya, bukan saja di Malaysia, ya. Semua negara terkesan. Kalau kita tengok angka-angka, cuma negara China dan juga Vietnam lah yang berjaya mencatatkan kadar pertumbuhan positif tahun lepas, ya. Yang lain semua kecundang lah, negara Eropah ke Amerika ke, ya, semuanya menghadapi masalah. Jadi perubahan lanskap ini, umpama sebagai contoh lah, kalau dulu kita angka-angka mengenai sektor informal ini tak berapa mantap. Kita nak bantu rakyat Malaysia, ya, umpamanya Geran Prihatin Nasional ni untuk membantu PKS yang terjejas. Apabila kita nak bantu, kita tahu lebih kurang dalam 900,000, tapi apabila kita turun ke bawah, ia setengah tak daftar. Jadi contohlah, maknanya ia menuntut kita untuk mengetahui secara lebih terperinci, ya. Dan kita kena bekerja dengan komuniti. Kalau di konteks kemiskinan bandar umpamanya PPR, ya. Apa tu program perumahan rakyat ni yang mana ramai penduduk bandaraya dan mana-mana seluruh negara ditempatkan dalam perumahan ini. Jadi kita kena mikro, ya, kena pergi ke PPR apa tu Datuk Keramat ke, ya, seluruh negara lah, ya, Subang ke. Jadi ini maknanya kita kena kerja dalam keadaan baru. Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat besar peranannya, tapi lebih-lebih lagi dalam keadaan frontliners, Kementerian Kesihatan umpamanya. Itu yang pertama. Yang keduanya sudah pasti umpamanya tadi Zul sebut tentang gig ekonomi, ya. Pihak MDEC ada buat kajian. Sekarang ini ada 635,000 rakyat Malaysia yang bekerja dalam sektor gig ekonomi. Ini satu angka yang besar. Yang kita di Malaysia ni ada bilangan pekerja ke 15 juta, ya. Maknanya kalau 635, 5% rakyat Malaysia terlibat dalam ini yang penghantaran, ya. Jadi ini sektor berkembang, ya. Jadi ia berkembang pesat. Yalah, kita tak belum mikir lagi online business yang umpamanya melalui MDEC, ya, melalui beberapa package yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan, kita nak menggalakkan digital ekonomi digital ini. Jadi ini bukan satu perkara yang maknanya menjadi satu perubahan yang tetap, ya. Bukan satu perkara yang berlaku dan akan hilang. Kita jangka menjadi satu perkara yang tetap, ya. Yang pertamanya, mana digital ini adalah satu perkara yang penting. Itu sebabnya kerajaan beri perhatian khusus untuk memastikan bahawa PKS, ya, dibawa masuk, pastikan mereka dapat menyertai digital. Kalau tidak, mereka
mereka tidak akan dapat bertahan. Jadi ini contoh-contohnya. Satu lagi kalau tengok kalau tengok kita menguruskan kerajaan, kalau dulu kita tengok pada defisit tak mau lebih 3%, 4%, 5%, sekarang ni kita dah kira-kira 6% lah yang mungkin dulu kalau beberapa penggubah dasar ada pendapat bahawa defisit tidak harus meningkat kepada lebih kata 4% umpamanya lah contoh tapi sekarang sudah mencecah 6%. Jadi ini merupakan cara pemikiran lama. Sekarang ni kerana keutamaan kerajaan seluruh dunia ialah untuk pastikan bahawa kita dapat mempertahankan pekerjaan, dapat menjaga kesihatan dan makanan itu penting. Kajian Bank Dunia umpamanya lebih 100 juta rakyat seluruh dunia masuk dalam golongan miskin akibat daripada COVID. Dan di Malaysia pun banyak kajian, UNICEF buat kajian, Jabatan Perangkaan buat kajian, Bank Negara, pihak lain pun ada kajian menyatakan bahawa kumpulan kalau dulunya yang M40 pertengahan masuk pada B40 ini adalah ada perkara-perkara yang berlaku kerana M40 ni kalau dulu mungkin mereka tak berapa dapat perhatian. Kalau kita tengok kalau tengok sektor penerbangan dan pelancongan kita tengok kita ada 4 syarikat penerbangan utama, kita ada MAS, AirAsia, kita ada Marindo, kita juga Firefly dan mereka ni dalam sektor penerbangan ni merupakan golongan pertengahan dari segi pendapatan. Jadi bila airport sebahagian besarnya tidak berfungsi, banyak masa juga penerbangan antarabangsa hampir tidak ada, maka ini golongan terkesan. Sektor pelancongan ni satu sektor yang besar, 15% daripada pengeluaran negara jadi ramai yang bekerja, rantaian yang cukup besar, cukup luas. Dia datang naik kapal terbang, restoran, bas, Langkawi. Jadi pelancongan salah sektor yang memang yang diberi galakan oleh kerajaan yang pesat berkembang, menjana banyak peluang pekerjaan. Tetapi sekarang ni kita sedia maklum bahawa ia terkesan paling teruk dan ini juga merupakan cabaran. Jadi maknanya COVID-19 telah menjejaskan banyak kegiatan ekonomi, pelancongan, sektor informal, PKS, mereka-mereka yang bergantung pada bantuan Jabatan Bagi Masyarakat makin rasa terhimpit. Kita perlu lihat semula kaedah-kaedah kita menguruskan ekonomi negara dan alhamdulillah kita bersyukur kerana respon kita kepada cabaran ini. Setakat ini kita berpuas hati. Saya nak katakan sekali lagi, kita tak sempurna, rakan-rakan kita ada mengkritik kita dan kita melihat ini sebagai satu usaha yang konstruktif dalam usaha kita untuk memperbaiki lagi pendekatan kita mengenai cabaran yang tak pernah kita alami sebelum ini. Datuk Seri, saya suka apabila Datuk Seri menyebut mengenai kajian yang dilakukan oleh pelbagai pihak. Ini termasuk juga kajian yang dilakukan oleh UNICEF dan juga UNFPA mengenai kajian keluarga di pinggiran yang mengenal pasti keluarga yang berada tahap berpendapatan rendah di Malaysia yang terhambat teruk akibat COVID-19. Kanak-kanak dan wanita antara yang paling teruk terjejas akibat COVID-19. Dapatan terakhir mereka pada hujung tahun lepas apabila mungkin pada fasa ketiga, fasa keempat 2020 setelah pandemik, ada beberapa dapatan yang cukup menarik untuk kita perhatikan dan juga halusi. Antara lain ialah pemulihan di kalangan isi rumah masih lagi tidak sekata, masih lagi tidak mampu kembali ke era sebelum COVID-19 berlaku. Tetapi ada sedikit pemulihan. Dan saya suka untuk menarik keluar apa yang dikatakan bahawa dalam kajian itu mendapati bahawa bantuan kerajaan membantu dan masih diperlukan, di mana daripada statistik yang ditunjukkan juga daripada tinjauan yang dilakukan oleh UNICEF mendapati bahawa mereka yang menerima bantuan kerajaan, yang menerima bantuan zakat ini meningkat dan membantu. Tetapi liputannya perlu diperluaskan lagi. Lantas itu soalan yang saya mahu tanyakan Datuk Seri, adakah pendekatan ini membantu dalam jangka masa setahun, 6 bulan dan bulan-bulan seterusnya? Tetapi untuk jangka masa panjang, apa yang kita perlu ramalkan ataupun sandarkan harapan kepada mereka yang berada dalam kelompok yang terjejas ini? Dan juga adakah kita perlu mengakui bahawa segmen-segmen jurang pendapatan di kalangan masyarakat itu tidak boleh dilihat dalam perspektif yang dahulu, luar bandar, kerana kalau dalam bandar itu lapisan-lapisan jurang pendapatan itu juga cukup jelas.
mereka yang tinggal di rumah flat di tingkat ke-15 tidak sama jurang pendapatannya dengan tinggal di tingkat 8 atau tingkat 5. Jadi Datuk Seri, bagaimana kita nak menjanjikan dan juga melihat kepada masalah ini dalam jangka masa panjang? Bagaimana yang kita dapat sandarkan dan mungkin melihat kepada masa depan, Datuk Seri? Umumnya kalau kita ambil PPR lah, ada dua golongan yang terimpit lah. Yang pertama yang mereka memang bergantung kepada bantuan kerajaan ataupun NGO atau zakat. Mereka ni adalah kumpulan yang mungkin ada penyakit yang umpamanya ya setengah-setengah tu bukan saja berpenyakit suami isteri tapi juga jaga cucu lagi. Ini merupakan kumpulan yang wajib dibantu oleh Jabatan Komisi Masyarakat. Dalamlah daripada laporan yang kita terima, mereka dibantu dan ialah tak cukup 100%. Cumanya kita dari segi makanan tak ada masalah, kita dapat laporan bahawa mungkin dari segi cash lah, dari segi wang itu mungkin ada sedikit kurang. Itu kumpulan pertama yang memang sudah pun menerima bantuan kerajaan. Yang kedua ialah mereka yang terjejas. Maknanya terjejas kerana COVID ini peluang pekerjaan. Dan ramai yang tinggal di Manaraya, yang tinggal di PPR ini, mereka bekerja dalam sektor informal, berniaga kecil. Dan apabila PKP yang 5 minggu tahun lepas yang mula-mula itu, di mana ekonomi kita terjejas bulan April, Mei umpamanya, merudum ekonomi negara kita di mana macam total lockdown itulah. Jadi mereka terjejas, apabila tak ada keluar kerja, ya, mereka pendapatan mereka hampir kosong, tak ada pendapatan. Jadi ini dua kumpulan ya, supaya kita jelas. Jadi kumpulan pertama yang memang pun bergantung kepada JKM, yang memang tak boleh buat kerja, yang ada anak cucu pula. Yang ni kita dah bantu, mungkin tak mencukupi sepenuhnya, tapi ada bantuannya. Yang kedua ialah yang perlu ditangani ialah yang mereka yang kerja sektor informal. Satu lagi, kalau tengok kajian UNICEF ni, mereka tengok kepada golongan yang mudah terjejas lah. Umpamanya kanak-kanak, ibu tunggal ini. Jadi kita lihat kajian ini sebagai kajian yang penting. Jadi untuk jangka panjang, ya, mana tadi Zul tanya tadi, maknanya jangka pendek, alhamdulillah ya bantuan sudah diberikan. Ini merupakan tujuan kerajaan. Jangka panjang tidak ada jalan lain melainkan kita nak gerakkan ekonomi kembali. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat pada keadaan sekarang, ya, apabila PKP sekarang ni, di mana kegiatan ekonomi berjalan, ya, walaupun tidak suatu patuh, sektor pembuatan umpamanya ya, dilihat sebagai sektor yang essential, yang penting dibuka, ya, pembuatan mana kerja tu ada. Cuma yang terkesan ialah umpamanya yang informal. Mula-mula kita tahu bahawa ada sekatan pukul 8 dah kena tutup dah, tak ada order dah. Sekarang pukul 10 alhamdulillah disambut baik. Dan tadi dah ada mula pun pasar-pasar tani pun dah ada mula pasar malam. Jadi dalam jangka panjang kita tidak ada pilihan melainkan melihat COVID ni sebagai satu gejala yang akan ada dengan kita. Ya. Vaksin pun walaupun roll out bulan 2, tapi itu bukan semua. 10 dia ada peringkat-peringkat. Jadi maknanya kita terima hakikat bahawa COVID ni akan berada dengan kita dalam beberapa waktu. Ya. Sebelum kita dapat sampaikan vaksin berseluruh rakyat Malaysia, seluruh pusat tanah. Oleh demikian, tindakan kerajaan hari ini, ya, kita sudah berubah di segi falsafahnya, di mana pertimbangan antara kehidupan dengan nyawa dengan kehidupan itu, ya, sudah seimbang. Kalau satu masa dulu memang amat realistik sekali, bertepatan sekali kita bagi tumpuan nombor satu, kesihatan nombor satu. Walaupun kita kata nak seimbangkan, realitinya lebih tumpuan kesihatan. Maknanya kita nak pastikan pandemik ini dapat dikawal. Tapi sekarang ni alhamdulillah terdapat satu pemikiran dalam kerajaan bahawa COVID ini, ya, tak boleh kita nak, kalau dulu 2 angka, 3 angka, sekarang 4 angka, ya. Dan kita sedang berusaha lah untuk turunkan Kementerian Kesihatan dan lain pihak, ya, penguasaan turunkan kepada 3-2 angka. Kan. Jadi maknanya akan berada di sini buat apa waktu. Ya. Oleh itu kita kena cari kaedah yang lebih realistik. Kerana kita baca laporan dulu, satu hari apabila ada strict lockdown ini, ya, 2.4 bilion satu hari kehilangan pendapatan.
pendapatan negara. Sekarang ni mungkin sekitar 600-700 dengan keadaan sekarang ni. Jadi banyak beza. Ya. Jadi maknanya keadaan sekarang ni 15-20% dari dulu. Ya. Dulu bulan 4, bulan 5 tahun lepas. Jadi dengan ada pemekaran baru ini, bila kita biarkan, kita benarkan sektor tertentu terus berfungsi, umpamanya, makinlah jangka panjangnya, ya, jangka panjangnya untuk kita sudah pasti kerajaan tak mampu nak berbulan-bulan nak meneruskan bantuan ini. Kita sedia maklum bahawa hasil kita terjejas dalam keadaan sekarang. Ya, kerajaan sudah buat yang terbaik. Ya, pakej permai lebih 15 bilion, umpamanya program subsidi upah daripada 1 bilion ditambah lagi 500 juta. Kan ini satu program yang cukup berjaya untuk bertahan. Lebih 20 bilion diperuntukkan untuk program ini saja. Tak salah saya hampir 21 bilion semua untuk program subsidi upah. Ya, ini membantu untuk memastikan bahawa yang akan dibuang kerja itu dapat dipertahankan. Jadi maknanya jangka panjang tidak ada pilihan lain melainkan kita realistik dan kita ada satu pemikiran baru di mana COVID ini akan berada dengan kita beberapa waktu. Maka itu kita harus buka ekonomi kita. Ini yang sedang berlaku, tetapi sudah pasti SOP lah. Itu penting. SOP itu penting. Tertakluk kepada kita patuh pada SOP ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Datuk Seri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tetapi selepas ini kita nak bercerita memandang ke hadapan dan juga bercerita mengenai apa yang kita alami pada hari ini. Kita perlu memandang ke hadapan untuk perancangan 5 tahun dan juga 10 tahun yang mendatang. Kita tidak dapat tidak untuk bercerita mengenai wawasan kemakmuran bersama dan juga bagaimana kita melihat kepada rancangan Malaysia ke-12 itu, apakah yang perlu intipati diletakkan dalam itu, dan juga anak muda. Ini kelompok teramai, ini juga paling vokal dan ini juga paling terkesan dengan COVID-19 dan mereka juga yang akan merancangkan ekonomi di masa akan datang. Itu kita bincangkan sebentar lagi, kita berhenti rehat dahulu. Datuk Seri Mustafa Mohammad akan bersama kita selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Perspektif bersama dengan Datuk Seri Mustafa Mohammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Ekonomi. Tuan Puan, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Anak muda pada hari ini cukup vokal sekali. Kalau di media sosial mereka akan mengatakan bahawa mengapa pendapatan dan juga bayaran upah kami sama seperti bapa kami memulakan pekerjaan 20 atau 30 tahun yang dahulu. Dan mereka kebanyakan mengatakan bahawa ada kelulusan, ada worldview yang berbeza tetapi mungkin tidak diberikan imbuhan ataupun ganjaran yang setimpal. Mereka terlibat dengan gig ekonomi kebanyakannya dan kesan COVID-19 juga menyebabkan mereka lebih mudah untuk memilih gig ekonomi berbanding dengan mencari pekerjaan yang lain. Tetapi adakah ini sesuatu yang sustainable untuk pertumbuhan ekonomi di masa akan datang? Kerana kita masih lagi bercerita kalau nak jadi negara maju, pendapatan kita mestilah lebih daripada RM18,000, $18,000 Amerika Syarikat. Itu ujuran dahulu. Tapi pada hari ini bagaimana kita nak menilai tenaga muda ini? Bagaimana mereka dibela pendapatan dan juga masa depan mereka, Tok Pa? Lanskap pekerjaan sudah berubah. Kalau dulu pekerjaan ini secure, selamatlah, ya, ada jaminan, ya, ada kontrak, ya. Kalau dalam kerajaan kita ada 1.6 juta, kebanyakan mereka ada kontrak jangka panjang, setengahnya kebanyakan mereka berpension. Contohlah dalam swasta juga ada kontrak, ya. Itu keadaan lama. Keadaan baru ni banyak perubahan. Sebenarnya perubahan ini belum COVID lagi, tapi COVID ini merancakkan perubahan ke arah kerja yang lebih fleksibel, ya. Mana setengah part time. Kalau di negara maju ini bukan benda baru. Di Malaysia mungkin benda baru lah. Ya, malah di Jepun. Kalau Jepun dulu kalau kerja satu hari ini 20 tahun kerja yang sama. Sekarang tak ada dah di Korea apa. Di Jepun sendiri pun. Jepun ni memang masyhur lah. Di mananya setia dengan satu majikan apa semua. Jadi sekarang sudah berubah. Dan di Malaysia tadi saya sebut kajian MDEC maklumkan bahawa sekarang terdapat 635,000. Apabila kami dapat laporan pertengahan Desember yang lalu, ramai kami terkejut bilangan begitu ramai. Dan kita dah minta MDEC supaya pantau ini dan dia akan berkembang. Maknanya masa depan ni gig ini satu perkara. Saya nak kongsilah dua perkara, ya, yang menarik. Yang pertamanya mengikut kajian MDEC ini,
pendapatan purata 65,000 ini adalah kira 3,000 sebulan purata ya. Satu angka yang munasabah lah bagi kalau kita tinggal di kampung ataupun kawasan-kawasan pinggir bandar kan. Yang pertama, yang keduanya ada rakyat Malaysia yang terlibat dengan gig ni bukan saja dia terlibat dalam jual barang perkhidmatan dalam negara. Ada setengah rakyat Malaysia yang jual perkhidmatan di luar negara. Ini menarik kan. Jadi tadi saya ada perbincangan dengan MDEC ya, kita minta mereka oleh kerana ini sektor akan berkembang ya. Maknanya ini bukan satu perkara yang sementara ya, kita jangka akan lebih besar lagi. Dan lebih-lebih lagi dengan digital hari inilah ya. Jadi kita ada dua perkara, yang pertama bagi anak muda tadi Zul, yang pertama peluang, yang keduanya gaji. Jadi peluang ni dalam digital ni akan bertambah ya, kita yakin, dan kerajaan insya-Allah akan melancarkan satu plan digital dalam tempoh terdekat dan menteri akan melancarkannya, di mana kita akan gariskan pelaburan sektor digital ya. Kita akan galakkan peluang-peluang sektor digital, sektor kreatif ya. Macam mana kita nak tingkatkan lagi ya. Ini bukan satu pilihan, itu peluang. Yang kedua adalah gaji ya, ataupun upah kan. Upah ni kita ialah dapat juga maklum balas ya. Ada melalui Perkeso ni lebih 100,000 orang hilang pekerjaan tahun lepas ya, dan mungkin separuh mereka dapat kerja balik, tapi setengah-setengah dapat kerja balik pada gaji yang lebih rendah. Katakan sebelum dia kena buang tu dia gaji 5,000 lah, dia mungkin tunggu sebulan dua dapat 3,000 ya. Jadi ini maknanya dalam keadaan sekarang ni, pasaran ini persaingan lebih hebat lah ya. Kerana ramai anak-anak muda ni, kita sedia maklum 300,000 setiap tahun anak muda bergraduat daripada universiti ataupun college yang ada diploma ataupun degree. Jadi tahun lepas mungkin kuranglah kerana tak ramai yang komplit. Tahun ni katakan kita ambil 2 tahun ni, satu kohort 1 tahun 300, katakan kita andaikan tahun ini yang tahun lepas tahun ni mereka bergraduate katakan, ataupun separuh lah, 300, 150, 450,000. Jadi yang pertama peluang, maknanya saingan itu hebat, tapi alhamdulillah anak muda ni kreatif sekarang ni ya. Setengah-setengah tu kita mereka berjaya, mungkin kita tak tahu bila sepenuhnya kejayaan mereka ya. Jadi isu yang tahun ini, apabila keadaan ekonomi kita ni, kalau kita tahun lepas ekonomi kita jatuh ya, kita dah maklum sekitar 4.5% kejatuhan ekonomi negara kita. Tahun ini kalau ikut anggaran unjuran sebelum ini 6.5 hingga 7.5% peningkatan ekonomi, ada pertumbuhan ya. Sudah pasti angka ini akan dilihat semula. Jadi peluang pertumbuhan itu ada. Cumanya isunya yang pertama, oleh kerana lebih ramai akan memasuki pasaran buruh. Ya. Kalau kita andaikan 300,000 tahun lepas akan graduate tahun ini separuh daripada tahun lepas, jadi 450, isunya ya ramai. Oleh itu kita jangkalah lebih ramai akan pergi kepada sektor informal tadi, yang usahawanan dan the gig economy ya, kerana pelancongan menguncur. Yang stabil sektor kerajaan ya. Kita tak ada buang kerja, stabil 1.6 juta. Sektor pembuatan alhamdulillah ya berkembang dengan ya, satu-satunya sektor yang kalau suku tahun lepas, hujung tahun lepas, antara sektor yang berkembang, banyak sektor yang muncul, tetapi sektor pembuatan. Ini kerana kita kilang-kilang buka ya. Tidak akan ambil kerajaan ya. Jadi maknanya tahun ini kita jangka pasaran buruh akan lebih mencabar. Tahun lepas bulan Mei pengangguran 5.3%, yang tertinggi dalam ini. Ada anggaran tahun ini mungkin naik sampai 1 juta ya, yang tertinggi 826,000 bulan Mei tahun lepas. Ada anggaran mungkin naik 1 juta. Itulah mana pasaran tahun ini. Ekonomi kita dijangka pulih ya. Cumanya kadar pemulihan itu kita belum tamatkan berapa. Peluang tu ada, tapi saingan itu hebat ya. Datuk Sri, kalau saya mencelah di situ, kalau kita mengambil kira sektor pembuatan yang menunjukkan pertumbuhan yang baik di sebalik cabaran COVID-19 yang berlaku pada tahun lepas, mungkin juga memberikan peluang kepada peluang-peluang pekerjaan yang cukup banyak di kalangan warga tempatan, kerana kita tahu juga di kilang-kilang ini kebanyakannya masih lagi dipelopori oleh pekerja-pekerja asing. Ini suatu perkara yang mungkin boleh diperbaharui, akan tetapi ini berkaitan pula dengan upah dan juga gaji. Jadi adakah
sesuatu tindakan drastik boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan kalau peluang yang ada ini di sektor yang memberikan pertumbuhan ini ianya dapat direbut oleh warga tempatan, dan dalam masa yang sama itu memerlukan juga ada juga kesan sampingan dan juga keberanian dilakukan di situ. Bagaimana Datuk Seri melihat perkara itu, situasi begini? Yang pertama, kembali sektor pembuatan tadi, peringkat awal pembuatan betul ialah berjejas yang pemulihan itu berlaku akhir tahun ya. Dan kita jangka tahun ini akan terus bertahan, kerana kalau kita Pulau Pinang ke Shah Alam ke Johor di mana sektor pembuatan ni besar, maka daripada laporan kita terima ya, pembuatan ini berkembang dengan baik kerana di bawah PKP ini kita benarkan mereka beroperasi. Jadi kembali kepada soalan Zul tadi, perkataan asing ni yang katakan 2 juta lah, yang angka ini kita tahu macam-macam ada angka. Tapi kalau kita andaikan yang bekerja di pekerja asing ni 2 juta semua. Yang paling ramai adalah di sektor pembuatan ya, sektor pekerja asing. Yang kedua ialah peladangan, lepas tu pembinaan, itulah 3-4 ada satu sektor yang kerja di rumah ni, yang pembantu rumah ya. Jadi itulah 4 sektor penting. Yang pertama pembuatan, seterusnya adalah pembinaan, lepas tu peladangan, lepas tu sektor pembantu rumah ya. 2 juta lah katakan. Jadi kerajaan sebenarnya ini juga satu COVID ni, maknanya kita dengan tindakan yang ambil, kita tengok kepada umpamanya kita ada undang untuk pastikan bahawa mereka pekerja asing juga pekerja tempatan yang diberikan kemudahan perumahan ya. Jadi ini satu perkara yang alhamdulillah lah ya, satu perkara yang kita belajar. Maknanya kita ada undang tak dikuatkuasakan. Sekarang kita tahu salah satu kluster yang besar ialah pekerja asing kerana mereka tempatkan dalam bilik yang kecil apa semua. Jadi hikmah lah daripada COVID ini. Itu satu isu. Maknanya ia mendorong kita untuk memastikan kita menyediakan perumahan terbaik, menjamin kesihatan rakyat kita, bukan saja orang asing, rakyat Malaysia juga kan. Kerajaan sebenarnya dah lama dah nak selesai masalah ini, dan apabila sempadan kita ditutup ni, ini beri ruang lah untuk kita untuk menggantikan. Sebenarnya kerajaan beri insentif kepada majikan untuk menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan ya. Cumanya dari segi bilangan ini mungkin tak ramai sangatlah, kerana kita tahu sedia maklum rakyat Malaysia kalau sektor pembinaan ataupun sektor peladangan kurang berminat. Ia 2 perkara lah, satu gaji, yang keduanya kemudahan tempat kerja. Dan itu masih lagi tidak berubah walaupun pasca pandemik, Datuk Seri? Ya. Jadi kalau gaji 2,000 ni untuk orang rakyat Malaysia tak apa menarik lah. Jadi itu makna isu utamanya. Jadi maknanya lepas ini kita jangkalah apabila sempadan ditutup, tidak ada kemasukan baru, maka sekurang-kurangnya kalau dulu masuk ramai kan, yang parti semuanya, sekarang ni itu dengan tindakan daripada pasukan keselamatan kita, mana sempadan kita dijaga dengan baik, tidak ada yang baru ya. Yang ada pun setengah-setengah hantar balik. Jadi itu akan mengurangkan bilangan pekerja asing, khususnya yang tidak berdaftar. Dan ini satu hikmah, maknanya ini beri ruang kepada kita untuk mengganti. Jadi kita nak gantikan pekerja asing dan pekerja tempatan. Tapi 2 perkara. Yang pertama gaji kena lebih tinggi sedikit, yang kedua kemudahan-kemudahan itu. Ini penting bagi majikan lah. Dulu kita nak murah sampai kita COVID meningkat di beberapa kluster. Pemikiran dan juga cara itu kena diubah sepenuhnya. Saya nak berhenti rehat dahulu. Kita minum kopi sikit dahulu. Kita nak bercerita pasal RMK12. Apakah intipati dan juga kandungan atau jaminannya? Datuk Seri Mustafa Mohamad bersama kita selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Perspektif bersama dengan Datuk Seri Mustafa Mohamad. Masih lagi bersama dengan kita pada kali ini. Datuk Seri, rancangan Malaysia ke-12 itu yang mungkin dianjakkan ke tahun ini. Tapi mungkin kita dapat ketahui bilakah mungkin kita dapat ketahui intipatinya dan bagaimana tidak ada yang tertinggal. Semuanya inklusif dan juga dapat kita memastikan bahawa satu polisi yang benar-benar berbeza dengan apa yang telah dilakukan dalam rancangan Malaysia yang sebelum-sebelum ini, Datuk Seri. Sekarang ini dalam keadaan darurat, Parlimen tidak bersidang, kita sedang memikirkan kaedah bagaimana kita boleh perkenal. Apapun ini masih lagi dalam pertimbangan, kita belum pastikan bila, tapi
betul sudah pasti akan dibentangkan dalam 2-3 bulan ini, cuma tarikh belum lagi lah. Jadi peringkat awalnya yang pertama bulan 8 kita tunda, lepas tu kita kata bulan April, itu pun dalam keadaan sekarang ialah parlimen tidak bersidang, maka kita sedang cari kaedah. Jadi yang penting sekali rancangan Malaysia 12 ini dua perkara. Yang pertama mengambil kira keadaan semasa, ya, dan mengubah dasar untuk menangani cabaran, ya, untuk memulihkan ekonomi. Kerana sekarang ni keutamaan kita pulihkan ekonomi, ya. Semua pakej-pakej umumkan Menteri Kewangan adalah untuk memulihkan ekonomi negara. Itu prioriti kita, dan tahun ini kita jangka pulih. Cuma pulih setakat mana itu akan ditentukan dalam masa sebulan 2 lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita gunakan peluang ini untuk membuat penstrukturan semula, ya. Maknanya untuk membuat reformasi, untuk membuat beberapa perubahan struktural lah kepada ekonomi negara kita. Tadi kita sebut tentang digital, tentang informal, tentang pelancongan. Ini ruang bagi kita. Jadi kita banyak belajar. Dapat belajar itu kita nak letakkan ekonomi Malaysia atas asas lebih kukuh. Kita terjejas teruk, ya, dan apabila ini berlaku dan kita ada ruang ini, kita dah banyak dibuat urus pelbagai pihak, jumpa ahli parlimen termasuk kerajaan pembangkang, kita jumpa dengan sektor perniagaan kerajaan, banyak sekali diadakan dibuat urus. Cumanya sekarang ini oleh kerana kita tunda, ialah kita patut dah finalize lah. Kita ada masa sikit ruang ni, kita sedang kemaskini angka-angka, ya, kerana ada keadaan ni masih dinamik, itu peringkat sekarang. Jadi kita mungkin sebulan lagi kita perlu untuk kemaskini beberapa perkara. Tapi yang penting sekali, ini adalah ruang untuk kita buat perubahan yang radikal kepada dasar negara, bagi meletakkan ekonomi negara kita atas asas yang kukuh selaras dengan wawasan kemakmuran bersama. Kita tahu WKB ini adalah kemakmuran untuk semua. Itu tagline-nya, development for all. Kita nak rapatkan jurang, ya, antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung, ya, itu antara tujuan-tujuan utama. Jadi apapun ia berpaksikan kepada wawasan bersama, ini sudah menjadi dasar kerajaan lah. Datuk Seri, saya mungkin ada lebih kurang 2 minit setengah untuk kita mengakhiri diskusi. Akan tetapi ekonomi yang bagus, ekonomi yang besar memerlukan partisipasi rakyat secara menyeluruh dan mempunyai sikap dan juga budaya yang baik untuk menyumbang dan juga memberikan impak kepada ekonomi itu. Kita tahu apabila Jepun muncul ekonomi kedua terbesar dunia pada sekitar 80-an 90-an dahulu, ianya disumbang kerana sikap rakyatnya. Begitu juga dengan masyarakat di China pada ketika ini. Oleh itu di Malaysia, bagaimana dengan hambatan COVID-19, dengan kebanyakan daripada kita masih lagi bergantung kepada bantuan-bantuan yang dibekalkan oleh pihak kerajaan, ada sikap dan juga semangat atau budaya untuk bangkit dan mempunyai daya tahan diri yang cukup kuat. Kerana akhirnya apa sahaja polisi itu mungkin tidak dapat disahut dengan baik sekiranya ianya tidak ada mindset yang betul daripada masyarakat. Apa jenis ataupun apa bentuk pemikiran yang perlu ada di kalangan masyarakat dan sikap untuk memastikan bahawa wawasan kemakmuran bersama dan juga rancangan Malaysia ke-12 ini mendapat dan juga menjadi game changer kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhan? Yang pertamanya, kita sedia maklum bahawa China akan menjadi ekonomi terbesar dalam masa 10 tahun lagi lah, ya. Bukan Amerika lagi lah. Jepun pun dah tak ke mana dah, ya. Jepun tak ada. Itu penting. Yang keduanya berkaitan dengan ini ialah kita dalam suasana yang lebih kompetitif, ya. Maknanya satu hari kita tinggi, esok kita turun, itu realitinya. Maknanya Zul punya tadi pandangan lah, sikap dan juga pendidikan, budaya ini penting sekali lah. Jadi kita nak budaya, kita cakap tentang budaya keusahawanan, kita nak pupuk teknologi, kita nak reformasi pentadbiran awam, nak cakap institusi kita nak dikukuhkan. Jadi sekarang ni kita sudah maklum lah, ya, sumber-sumber itu tidak boleh menjamin kejayaan negara Jepun, ya, umpamanya. China banyak sumber, ya, dan negara besar market, tapi umumnya negara-negara maju seperti Sweden, Switzerland, ya, banyak negara Singapura di rantau ini. Jadi maknanya itu realitinya. Realitinya sumber dulu kita kaya raya berdasarkan sumber. Kita dah petroleum, gas pun satu hari
semakin menurun sumbangan dulu penting dan masih lagi penting sekarang ini, satu masa nanti akan lebih sumbangannya kurang. Satu lagi ialah hal-hal berkaitan dengan kelestarian ya. Alam sekitar ini juga satu perkara yang penting. Jadi yang penting juga ialah inklusif. Bukan saja kita nak kemakmuran, bermaknanya kita nak pastikan bahawa dasar-dasar ini akan menyentuh setiap kawasan di Malaysia inklusif. Jadi satu ialah kemakmuran tetapi inklusif. Ya senang kita cakap kemakmuran, tambah pendapatan, nak rapat jurang pendapatan, nak wujudkan lebih banyak peluang. Tapi yang penting delivery, itulah sikapnya. Jadi kita kena, yang penting pada saya, pendidikanlah penting. Yang penting kita ada fokus untuk hal-hal ekonomi. Kita kena bina semula sektor pelancongan, pembuatan kena berkualiti. Pokoknya kita nak wujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti. Tak boleh gaji satu keluarga atau pendapatan RM5,000, RM6,000. Untuk itu kita perlu kompetitif, kita perlu lebih baik pada negara lain. Kita perlu ada perkara yang istimewa yang boleh kita tawarkan. Umpamanya talent kita, kerja, dedikasi kita, ini penting. Betul lah, tanpa perubahan sikap yang ketara, sukar dalam dunia yang cukup kompetitif. Dulu kalau kita ada sumber tanah, ada hutan, ada bala, boleh. Ada minyak, ada gas, boleh. Sekarang negara Arab sendiri pun sedang melihat kepada renewable energy, solar. Tengok Abu Dhabi namanya. Mereka antara negara yang paling hebat di bidang solar. Mereka banyak minyak dan gas. Jadi itu realiti. Petronas kita ya, kena struktur semua. Petronas alhamdulillah brand name yang nombor satu dalam ASEAN, kita bangga dengan Petronas. Tapi Petronas tidak boleh, sebagai contohlah, Petronas banyak sumbangan negara kepada kerajaan negara, kepada hasil negara. Kita bersyukur ada Petronas ya, diuruskan dengan amat baik sekali. Tapi tidak ada jaminan Petronas akan mampu bertahan. Oleh itu Petronas juga kena tengok modal yang baru, modal yang lestari. Ini adalah penting sekali. Jadi ini semua menuntut perubahan teknologi, pendidikan. Pada saya lah asasnya adalah pendidikan yang berkualiti untuk membolehkan kita wujudkan modal insan yang cemerlang supaya kita lebih kompetitif berbanding dengan negara-negara lain. Datuk Seri, itu pasti menuntut satu cabaran yang lebih besar daripada COVID-19 untuk memastikan kita mampu menjadi bangsa Malaysia yang mampu berdaya tahan dalam sektor ekonomi dan kekal kompetitif, bukan sahaja di peringkat global tapi malah di peringkat di rantau ASEAN ini sendiri. Terima kasih Datuk Seri, banyak perkara nak kita bincangkan tapi itu saja masa yang kita ada untuk perspektif bersama Datuk Seri Mustafa Mohamed pada masa ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Astro Awani pada malam ini. Kepada anda, terima kasih dan sekiranya ada pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.